Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita pada pagi ini di Masjid Al-Muttaqin? Saya harap sudah dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan bagaimana kita pada pagi ini sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita, iaitu kitab Jami'ul Ulum wa Al-Hikam, ya, bagi membincangkan berkenaan dengan apakah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita para muslimah, ya, yang ingin menjalani kehidupan sebagai seorang wanita yang solehah. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu untuk membincangkan hadis kita yang baru, iaitu hadis kita yang ke-36, ya. Baik, hadis kita yang ke-36 bertajuk amal-amal kebaikan dan ganjarannya. Kita berada di halaman 333. Betul tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk pagi ni. Ya, sejuk. Ya, Kak Aisyah, sejuk kita pagi ni. Itulah, nak bangun pun susah ya tadi ya. Dia berjuang juga tadi pagi. Okey, jadi kita lihat di situ ya. Tadi saya nampak Azfar. Azfar dia tak? Senyap je Azfar? Sedia dah? Oh, sedia dah. Okey, jom. Ustazah, sedia dah, kita dah sejuk-sejuk ni. Okey, jom. Okey, baik. So kita lihat di sini, kita ada hadis yang ke-36 sebagai bahagian kita yang pertama, kerana hadis ini juga tidak, bagi saya dia agak panjang ya, mungkin dia memakan masa beberapa sesi untuk kita bincangkan hadis kita yang ke-36 sebagaimana hadis kita yang ke-35. Yang lalu saya kira kita bincangkan hampir 2 bulan hadis 35 sahaja. Dan insya-Allah untuk hadis yang ke-36 pun begitu juga kerana ada banyak yang Nabi SAW pesan kepada kita berkenaan dengan amalan-amalan ni yang boleh kita lakukan dan apakah ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seseorang yang mengamalkan amalan-amalan tersebut. Dan di sini muslimah kita baca terlebih dahulu hadisnya yang terdapat di halaman yang ke-333 itu tadi. Ya, kita lihat di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mana dia menceritakan berkenaan dengan hadis yang panjang lebar ini. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey, kita lihat di situ hadisnya sama sebagaimana dalam kitab.
Kalau siapa rasa kecil sangat ke apa kan tulisan ini, boleh lihat rujuk pada kitab kita. Tapi kalau siapa yang tidak ada nota, mungkinlah boleh ikut sekali untuk kita baca ya apa yang ada di skrin kita lah pada pagi ini. Baik, di sini Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Nabi SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Panjang ke pendek hadisnya? Panjang sikit kan? Boleh hafal? Dulu saya ingin sangat nak dengar muslimah-muslimah kita ni menghafal hadis-hadis 40 ni ya. Tapi kalau kita nak suruh hafal, pernahlah saya kata di kuliah, tak silap saya di kuliah Masjid Al-Mutakin ni, saya kata, boleh tak kalau next week saya nak dengar hafalan daripada muslimah ni? Oh, pakat-pakat tak hadirlah semuanya. Tinggal satu orang aja dari kuliah saya mungkin ya. Sebab hadis ni pun boleh tahan panjang tu kan. Cik-cik nak hafal man je tak masuk nafasah dia kan. Okey, so di sini kalau dapat boleh dihafal tu Masya Allah Tabarakallah. Ya, lebih baik. Bagi saya lebih baik kalau dapat dihafal hadisnya ini. Namun di sini kita lihat dahulu muslimah. Kalau nak hafal tu masing-masing lah ya. Siapa dapat hafal Alhamdulillah. Ya, baik. Kita lihat dulu kepada terjemahannya. Terjemahannya juga lebih kurang panjang di situ. Tadi saya ingatkan nak pecahkan kepada 2 slide tapi takut panjang pula ya. Tapi tak mengapalah, kita lihat di sini. Lebih kurang sama terjemahannya sebagaimana yang ada dalam kitab kita. Okey. Jadi di sini apa kata Nabi SAW? Nabi SAW bersabda, siapa meringankan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, maka Allah meringankannya dari satu kesulitan pada hari kiamat. Kesulitan tu maksudnya kesusahan jugalah ya muslimah. Baik, itu satu ya. Iaitu siapa meringankan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, ini satu amalan. Jadi apa balasannya, apa ganjarannya yang Allah berikan kepada dia, maka Allah akan meringankannya dari satu kesulitan pada hari kiamat. Baik, kita ada yang kedua. Yang kedua di sini, apa kata Nabi? Siapa yang memudahkan orang yang berada dalam kesusahan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Okey, terus masuk yang ketiga. Siapa menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Seterusnya yang keempat, Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama Muslim. Okey, masuk yang kelima. Siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Kita masuk kepada amalan yang keenam. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah, yakni masjid, dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya bersama-sama, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka. Rahmat akan meliputi mereka dan malaikat akan mengelilingi mereka. Serta Allah akan menyebut-nyebut, yakni memuji mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Baik, seterusnya di situ, siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak juga mempercepatkannya, maksudnya meninggikan darjatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Banyak kan amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis kita yang ke-36 ini. Sebab tu saya cakap tadi, kita tak bolehlah nak habiskan hadis ini, perbincangan hadis ini ya, pada satu masa jangka masa yang begitu pendek dan juga ringkas. Ia perlukan kepada pertemuan-pertemuan kali kedua, ketiga dan keempat, Allahu'alam sampai ke pertemuan mungkin 5, 6.
Okay, selama mana ia belum selesai, kita akan ikut flow je lah ya untuk bincangkan satu persatu apa yang Nabi SAW sebutkan kepada kita. Baik Muslimah, kita masuk kepada syarah hadis kita pada pagi ini. Kita akan pergi kepada amalan yang pertama yang Nabi SAW sebutkan itu tadi. Apa dia? Kita lihat ya di sini. Nabi SAW pertama sekali dalam hadis kita yang ke-36 ini, Nabi ingatkan kita Muslimah. Nabi kata begini, Nabi ingatkan kita supaya kita jadi seorang Muslimah yang sering meringankan ya kesusahan yang ada pada orang lain. Sebab tu Nabi kata begini, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Siapa meringankan seorang mukmin dari suatu kesusahan dunia. Makna kita di atas muka bumi ini ya, kita sentiasa menjadi seorang muslimah yang ingin meringankan kesusahan yang dideritai oleh orang lain. Jadi apakah yang dijanjikan kepada orang yang begini? Iaitu dia meringankan kesusahan yang dihadapi oleh orang lain itu. Di sini Nabi kata, orang yang begini, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan meringankannya dari satu kesulitan pada hari kiamat. Ya, jika kita lihat pada syarah kitab kita ya, pada syarah yang hadis yang ada dalam kitab kita ini di halaman 334. Di situ didatangkan perenggan yang sama sebagaimana yang terdapat di skrin kita Muslimah. Okey, dimulakan dengan man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Okey, di situ. Kemudian di bawahnya ada penerangan tentang apa yang Nabi SAW sebutkan itu tadi. Ya, disebutkan begini. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya beliau syarahkan. Beliau kata gini, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW itu tadi, ia merupakan satu prinsip ya dalam agama kita, iaitu teori agama kita ya. Bila kita nak beramal ni, dia ada prinsip-prinsip yang perlu kita fahami sebagai seorang Muslim. Apa dia? Iaitu ini kembali kepada prinsip bahawa balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Setiap apa yang kita buat ini Muslimah, ya, ia merupakan amalan ataupun perbuatan yang pasti ada ganjaran dan balasannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sekecil-kecil amalan hinggalah kepada sebesar-besar amalan yang kita lakukan. Ya, jika kita lihat di sini, prinsipnya ialah balasan itu ia sesuai dengan amal perbuatan kita. Apa yang kita buat, ya Allah akan berikan balasannya. Iaitu maksudnya begini. Kalau kita buat perkara yang baik, maka Allah akan balas dengan balasan yang baik. Bila kita buat perkara yang jahat, perbuatan yang jahat, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memberikan balasan yang buruk kepada kita. Dan hal itu terbukti banyak di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang lain. Jika dalam hadis kita itu tadi ya, kita baca daripada awal hingga ke akhirnya, kita dapati Nabi SAW menggandingkan amalan, balasan. Amalan dan balasan. Kita buat ini, Allah akan berikan kita ini. Kita buat itu, Allah akan berikan kita itu. Just demikian. Antaranya tadi, Nabi sebutkan, siapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di dunia ini, apa balasannya? Allah akan ringankan kesusahan kita di hari kiamat kelak. Dan hal itu bersesuaian dengan hadis-hadis Nabi SAW yang lain. Apa hadisnya? Kita lihat ya dalam kitab kita. Saya tak letak ya di skrin ini. Ya, tetapi kita baca dalam kitab ini. Kalau semua letak di dalam skrin ni, apa hal dengan kitab ya? Okey. So kita lihat dalam kitab kita ini, apa kata Nabi SAW yang didatangkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali untuk membuktikan kepada kita bahawa setiap amal perbuatan kita ada balasan yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Di sini Nabi SAW bersabda, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Ya, Nabi kata sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang kepada sesama Muslim.
Bila kita jadi seorang hamba yang menyayangi orang lain, mengasihi orang lain, apa ganjaran yang Allah berikan kepada kita? Allah akan sayang kepada kita. Setimpal bukan? Seorang yang dia ada sifat rahmahnya, tak kira sama ke atas kepada setiap makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Maka di situlah ganjaran yang Allah berikan kepada dia, Allah juga akan sayang kepada dia. Sama juga bila kita lihat pada hadis yang kedua yang tampilkan kepada kita dalam kitab ini, yang mana Nabi SAW bersabda, Innallaha yu'adzibul ladhina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Apa maksudnya? Sesungguhnya Allah akan menyeksa orang-orang yang menyeksa manusia di dunia. Bila kita menyeksa orang lain, apa balasan yang Allah berikan kepada kita? Allah akan seksa kita. Setimpal bukan dengan apa yang kita buat? Sebab itu dalam hadis ini, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, beliau menjelaskan kepada kita. Apa yang disebutkan dalam hadis, ianya adalah bertepatan dengan prinsip yang ada dalam agama kita, iaitu balasan ia akan sesuai dengan amal perbuatan kita. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW memberikan kepada kita, menunjukkan kepada kita dengan amalan-amalan yang begitu banyak untuk kita laksanakan. Walaupun yang muslimah kita kata, Ustazah, amalan ni macam tak ada kena-mengena dengan solat, dengan puasa, dengan zakat dan sebagainya. Ia berkenaan dengan manusia? Yes. Kita jangan lupa, dalam kehidupan kita, ia bukan hanya hablum minallah, tetapi dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, ia ada kaitan dengan hablum minan nas. Iaitu kita bukan hanya semata-mata hidup di atas muka bumi ini, kita mementingkan hubungan kita, ikatan kita dengan Allah, bukan itu. Sebagai seorang yang namanya Muslim, Muslimah ini kita ni hidup, ada manusia di sekitar kita. Dan dalam agama kita mengajarkan, mereka yang menjaga hubungan baik sesama manusia, sesama makhluk, maka dia adalah manusia yang terbaik, yang ada ganjaran pahalanya di sisi Allah. Kalau pada hadis kita yang ke-35, kita bincangkan banyak sangat adat-adat sosial yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Dan bagi saya, untuk hadis kita yang ke-36 ini, ia merupakan kesinambungan daripada apa yang telah kita bincangkan di dalam hadis kita yang ke-35, pada minggu-minggu yang lalu. Jadi di sini, kan, jika hadis kita yang ke-36, kita bincangkan jangan dengki, jangan benci, jangan jadi orang yang saling membelakangi, jangan menzalimi. Kan Nabi ada sebutkan semua itu. Tapi pada hadis kita yang ke-36, Nabi SAW pesan kepada kita, bantu. Bila kalian tidak jadi orang yang mengkhianati, bila kalian tidak jadi orang yang menzalimi, bila kalian tidak menjadi orang yang saling membenci itu tadi, maka hendaklah kalian bantu orang-orang yang memerlukan bantuan kalian. Okey? So sebab itu muslimah, kita lihat di sini, dijelaskan kepada kita perkataan demi perkataan yang terkandung di dalam apa yang Nabi SAW sebutkan kepada kita itu tadi. Jika kita rujuk pada halaman 335 muslimah di situ, kita dapati dijelaskan kepada kita tentang perkataan al-qurbah. Kata al-qurbah adalah kesulitan yang besar yang menjatuhkan pemiliknya ke dalam kedukaan. Di situ ada perkataan al-qurbah kan dalam kitab kita. Iaitu maksudnya dalam hadis ini Nabi SAW ada menyebutkan tentang manaffasa an mu'minin kurbatan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kurbatan? Jika kita dalam bahasa Melayu ni kita akan terjemah susah, kesulitan, kesukarannya begitu. Namun apa perbezaannya kesukaran ini dengan kesukaran yang lain? Maka sebab tu kita nak definisikan perkataan ini supaya kita mudah faham. Jadi kita tak confuse lah. Itu pun susah juga, ini pun susah juga. Apa bezanya? Jadi bila kita guna perkataan al-qurbah sebagaimana yang Nabi SAW gunakan dalam ungkapan kata baginda untuk hadis ini, maksudnya ialah kesusahan yang dahsyat. Kesusahan yang dahsyat.
menjatuhkan pemiliknya dalam kedukaan. Maknanya susah tu susah sangat-sangat. Yang menyebabkan orang yang berhadapan dengan kesusahan itu, dia betul-betul berduka cita. Ya, dia betul-betul berduka cita, yang mana kita dapati agak sukar untuk dia bangkit daripada kesusahan ataupun kedukaan yang dia hadapi. Jadi di sini disebutkan bahawa bila Nabi kata meringankan dengan perkataan nafasa itu tadi. Nabi sebut tadi apa? Man nafasa. Ya, an kurbatin. Man nafasa an mu'minin, salah sebut. Man nafasa an mu'minin kurbatan. Iaitu siapa yang meringankan. Nabi guna perkataan meringankan. Maknanya di sini muslimah, ya, jika kita lihat di situ, ya, ataupun apa yang ada dalam kitab kita adalah dengan meringankan sebahagian kesusahan itu darinya. Dengan meringankan sebahagian kesulitan yang ada padanya. Maknanya kita yang melihat orang yang dalam keadaan kurbah itu tadi, susah sangat-sangat itu tadi, kita tak mampu, ya, nak berikan kepada dia ataupun nak selesaikan masalah dia keseluruhannya. Tapi kita cuma mampu meringankan sahaja. Itu pun sikit, sebahagian sahaja daripada apa yang dia alami. Maka itu dah cukup baik kita lakukan. Sehingga Allah pun akan meringankan urusan kita di hari kiamat. Maknanya muslimah, Nabi kata tadi kan, dengan perkataan meringankan ini, kita tak settlekan, ya, keseluruhan yang dia hadapi. Sebab kalau dilihat daripada perbincangan dalam bahasa Arab berkenaan dengan perkataan nafasa ini, ya, dirujuk dalam kitab kita juga, kata nafasa, meringankan, diambil dari ungkapan tanfisul khanaqi. Tanfisul khanaqi. Apa maksudnya? Disebutkan begini, bila kita guna perkataan tanfis ataupun nafas itu tadi, yang kebiasaannya dalam bahasa Arab menggunakan perkataan ini untuk memaksudkan ia dengan melonggarkan cekikan hingga yang dicekik boleh bernafas. Sehingga orang yang memudahkan kesulitan orang lain seakan-akan dia melonggarkan cekikan darinya hingga dia boleh bernafas. Bayangkan satu situasi. Ada orang yang dia tercekik sesuatu yang menyebabkan dia sukar untuk bernafas. Lalu kita bantu dia yang menyebabkan akhirnya dia dapat bernafas sedikit demi sedikit. Tak terus, ya, perkataan nafasah ni, ya, muslimah, bila kita guna, ia tak terus kita buka terus dia bernafas begitu, tidak. Tetapi dia meringankan, akhirnya menyebabkan orang itu dapat bernafas sedikit demi sedikit. Begitu keadaannya. Jadi, bila Nabi SAW menggunakan perkataan nafasa di sini, untuk satu keadaan yang dahsyat dihadapi oleh seseorang, kita bantu orang yang berhadapan dengan ujian dugaan yang begitu dahsyat dalam kehidupan dia. Kita tak mampu nak berikan jalan solusi yang menyeluruh kepada dia. Namun kita cuma dapat bantu sikit saja. Itu pun sudah memadai sebagai bantuan yang kita berikan kepada dia untuk meringankan beban yang dia hadapi. Dengan amalan yang kita buat itu tadi, yang sekadar meringankan apa yang dihadapi oleh orang tersebut, maka amalan itu sudah cukup untuk menyebabkan kita mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ganjaran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala meringankan urusan kita di hari kiamat kelak. Begitu keadaannya. Namun dijelaskan kepada kita, jika kita dapat memberikan jalan keluar kepada orang itu tadi,
bukan hanya sekadar kita berikan sebahagian. Ya, bukan hanya sebahagian yang kita dapat ringankan, tapi kita mampu untuk mengeluarkan dia secara total daripada masalah itu. Habis kita keluarkan, maksudnya kita settlekan, selesaikan masalah dia. Ya, kita ringankan habis, maknanya dah tak ada, hilangkan terus. Maka itu lebih baik. Itu lebih baik. Ya, sebab di sini jelaskan kepada kita dan memberikan jalan keluar lebih baik dari hal itu. Tadi kan kita jelaskan, kalau kita dapat ringankan sahaja dah, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi kalau kita dapat berikan jalan keluar, yang mana bukan sekadar meringankan tapi menyelesaikan masalahnya, itu lebih baik, Muslimah. Ya, itu lebih baik. Yang mana kerana memberikan jalan keluar bererti kita menghilangkan terus kesusahan yang dihadapi oleh seseorang. Ya, sehingga kedukaan dirinya menjadi hilang. Lenyap dah terus kedukaan yang ada pada diri dia. Begitu juga kesedihan dan kegalauan yang menimpanya. Kerana itu, balasan dari meringankan adalah diringankan. Dan balasan dari memberikan jalan keluar adalah diberikan jalan keluar. Jadi orang ya yang meringankan, maka Allah akan ringankan. Tapi kalau orang yang memberikan jalan keluar, maka Allah akan berikan jalan keluar kepada dia. Sebab itu dari tadi kita bincangkan, ia setimpal dengan apa yang kita lakukan. Namun, kalau kita tak mampu untuk berikan jalan keluar keseluruhannya kepada teman kita, ya, ataupun ahli keluarga kita yang dalam kesusahan itu tadi, ialah yang mana kita faham setiap daripada diri kita ada komitmen. Kita pun sendiri ada kesusahan kita, betul tak? Yang mana kita pun tak mampu. Kadang-kadang nak bantu orang supaya dia lenyap terus kesusahan yang ada pada diri dia. Tapi kalau kita dapat berikan sedikit bantuan sehingga dia rasa ringan, itu pun dah cukup memadai. Ya, itu pun dah cukup memadai. Jadi rebutlah peluang itu tadi. Tak dapat bantu banyak, sikit pun jadilah. Okay? Biasakan kita guna perkataan tu kan, tak dapat banyak, sikit pun jadilah. Ikut kepada kemampuan masing-masing. Ya, ikut kepada kemampuan masing-masing. Baik, seterusnya di sini Muslimah, kita ada satu lagi ya, penerangan yang diberikan, iaitu berkenaan dengan perkataan kurbatan min kurabi kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, yang merupakan ganjarannya yang Nabi SAW sebutkan itu tadi untuk mereka yang meringankan kesusahan orang mukmin yang lain. Maka di sini disebutkan bahawa satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan hari kiamat. Untuk amalan yang pertama ini, kita dapati Nabi SAW baginda ya tidak mengatakan di antara kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat. Perasan tak perkataan itu tadi? Nabi sebut siapa yang meringankan kesusahan yang dihadapi oleh orang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan antara kesusahannya yang ada di hari kiamat. Maknanya di sini, balasan dan ganjaran yang disediakan untuk orang yang meringankan itu tadi di hari kiamat. Nabi tak sebut dunia dan akhirat. Berbeza dengan amalan-amalan yang berikutnya yang nanti akan kita bincangkan, yang mana Nabi menggandingkan dunia dan akhirat secara bersama sebagai balasan dan ganjaran yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ya, jika kita lihat di sini, ya, di skrin kita, iaitu pertama tadi Nabi sebut, meringankan kesusahan dunia, Allah ringankan kesusahan akhirat. Berbeza dengan amalan-amalan yang seterusnya yang akan nanti kita bincangkanlah ya Muslimah pada sesi-sesi yang akan datang, iaitu memudahkan kesusahan. Orang yang memudahkan kesusahan, maka Allah akan mudahkan kesusahan dunia dan akhirat. Ada dunia dan akhirat. Untuk amalan yang kedua, bila masuk kepada amalan yang lain, itu amalan yang ketiga, kita tutup aib orang lain, Allah tutup aib kita dunia dan akhirat. Ada dunia dan akhirat. Namun kenapa amalan yang pertama ini Nabi SAW hanya menyebutkan akhirat? Okey, itu persoalannya. Kenapa untuk amalan yang pertama ini hanya akhirat? Kenapa Allah tak bantu kita
di dunia, ataupun Allah tak ringankan urusan kita di dunia. Kenapa pula kena tunggu di akhirat kelak? Yang seharusnya kita nak dunia dan akhirat, bukan? Baik, begini muslimah, kita lihat kepada penerangan yang diberikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Ya, ada dua pendapat yang dikemukakan kepada kita. Ya, ada dua pendapat yang dikemukakan kepada kita. Kita lihat kepada pendapat yang pertama terlebih dahulu. Apa pendapat yang pertama di sini? Ya. Pendapat yang pertama disebutkan kepada kita bahawa mengenai ini, ya, terdapat pandangan yang mengatakan bahawa kata kurabun adalah kesulitan yang besar, ya, kesulitan yang besar dan tidak semua orang mengalaminya di dunia. Tadi kita bincangkan tentang perkataan al-kurbah, kan? Betul tak? Al-kurbah kita maksudkan ia sebagai kesusahan yang dahsyat. Ya, kesusahan yang dahsyat yang menjatuhkan pemiliknya ke dalam kedukaan. Bila kita masuk kepada perbincangan ini, kita fahami bahawa untuk pendapat yang pertama itu tadi, kurabun, ya, kurabun adalah satu kesusahan yang dahsyat yang mana tak semua orang mengalaminya di dunia. Maknanya dalam hidup kita ini, ya, mungkin dalam 1000 orang, satu orang saja yang Allah berikan dengan ujian yang sedemikian. Betul tak? Begitu hidup kita ini. Sebab itu ada perkataan kurabun, al-kurbah, membezakan dengan kesusahan-kesusahan lain yang dihadapi oleh semua manusia. Sebab kesusahan ni dia umum muslimah. Ya, dia umum. Saya ada kesusahan saya, muslimah-muslimah yang di luar lain, yang di luar sana pun ada kesusahan masing-masing. Kita semua ada kesusahan masing-masing. Maksudnya semua orang ada kesusahan dalam kehidupan mereka. Tetapi bila kita guna perkataan al-kurbah itu tadi, kesusahan yang dihadapi oleh orang itu, kita kata 1 dalam 1000. Rare. Case dia rare, kan? 1 dalam 1000. Yang mungkin kadang-kadang kita dengar kan penyakit orang kan, kita tak pernah dengar penyakit itu. Dia je yang dalam dunia ni yang ada penyakit sedemikian. Ataupun di Singapura ini, contohnya kita kata dalam konteks kehidupan kita di Singapura, dalam ramai-ramai penduduk Singapura ini, hanya dia seorang yang menghadapi penyakit itu. Ini kita kata sebagai al-kurbah. Ya, satu ujian yang dahsyat yang tidak dialami oleh orang lain. Beza dengan ujian-ujian yang lain. Kita kata ujian daripada sudut keuangan, ramai orang hadapi ujian daripada sudut keuangan. Betul tak? Kita kata dia ada ujian dalam sudut rumah tangga dia, ramai orang menghadapi ujian daripada sudut rumah tangga dia. Kita tak kata, kes kau ni asing pelik kes kau ni. Kau bercerai dengan suami kau, tak ada maknanya kita kata begitu, ya muslimah. Ya, sebab kita dengar kes perceraian ini, ramai orang yang menghadapi kes perceraian itu. Bukan kita kata 1000 dalam 1 je orang bercerai. Tak. Hari-hari orang bercerai muslimah. Betul tak? Hari-hari kita kata masalah rumah tangga ni, hari-hari masalah itu berlaku. Tak ada orang yang tak hadapi masalah tersebut. Ramai orang yang menghadapi. Tetapi bila kita guna perkataan al-kurbah, ikut dalam konteks hadis ini, maksudnya ialah masalah itu dalam 1000 dia seorang je hadapi. Kita, kalau kita rasa, kalau aku kena aku tak boleh kan? Kalau aku kena, aku rasa aku tak sanggup untuk berhadapan dengan masalah itu. Sebab dia satu saja dalam di Singapura ini. Contoh yang kita kata sedemikian. Sebab itu kan dia khas. Dia khas. Dia khusus. Allah letakkan ia balasan dan ganjarannya di akhirat sahaja. Okey? Menurut kepada pendapat yang pertama ini, kerana apa? Kesusahan ataupun al-kurbah yang dihadapi oleh orang tersebut tidak dihadapi oleh orang lain, dan itulah kesusahan yang paling dahsyat yang dihadapi oleh manusia, yang menyebabkan orang yang melihat pun rasa tak tertanggung kita. Tak tertanggung kita. Dan kita tak pernah dengar, pelik betul kes tu. Kita tak pernah dengar. Tapi ia dihadapi oleh orang tersebut. Yang kita melihat, yang kita dengar, yang kita bila baca, ataupun kita dengar kisah dia mengalir air mata kita, yang kita mampu ialah meringankan apa yang dia hadapi.
Dan sebab itu di sini dijelaskan kepada kita dalam keadaan yang demikiannya berbeza dengan kesulitan biasa dan aib yang memerlukan untuk ditutupi. Sebab itu dia berbeza dengan keadaan yang kedua dan ketiga tu muslimah. Ya, kalau kita kata memudahkan kesusahan, ya lihat yang bahagian tengah ya. Memudahkan kesusahan, Allah mudahkan kesusahan dunia dan akhirat. Sebab apa memudahkan kesusahan ni? Ramai orang menghadapi kesusahan. Ya, ramai orang menghadapi kesusahan, dia umum. Tak kira apa jua bentuk kesusahan, semua orang hadapi dia. Sebab itu digandingkan dunia dan akhirat. Sama juga dengan menutup aib. Keaiban, ya, perkara-perkara yang kita kata boleh menjatuhkan maruah orang lain, itu boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, yang mana bila kita buat ataupun bila kita tutup aib orang itu, Allah akan tutup aib kita dunia dan akhirat. Tapi berbeza dengan meringankan kesusahan dunia, yang mana Nabi gunakan perkataan kurbatan min kurab. Okay, kurbatan min kurabid dunia. Bila kita ringankan kesusahan dan kesulitannya yang dihadapi orang itu tadi, yang mana dia sahaja yang menghadapi kesusahan itu, tidak ada pada orang lain. Sebab itu Allah berikan balasannya di akhirat kelak. Ya, Allah berikan balasannya di akhirat kelak. Ya, kerana tak seorang pun yang tidak mengalami hal itu di dunia. Sekalipun dalam bentuk kesulitan mendapat satu keperluan yang penting. Jadi ini beza. Ya, ini bezanya kesusahan yang pertama dengan kesusahan yang kedua. Kan mungkin kita kata, Ustazah, yang pertama pun Nabi kata kesusahan. Amalan kedua pun Nabi kata kesusahan. Tapi kenapa? Kan? Yang pertama itu tadi Allah cuma sebut akhirat sahaja. Allah tak sebut dunia dan akhirat sebagaimana yang kedua. Tadi dah kita berikan penjelasannya dengan pendapat yang pertama. Kita masuk pada pendapat yang kedua di sini. Apa pendapatnya? Nyatakan bahawa ada pula pendapat yang mengatakan bahawa kerana kesulitan-kesulitan dunia jika dibandingkan dengan kesulitan-kesulitan akhirat tidaklah bererti apa-apa. Kita susah di dunia ini kan, dia tak sama dengan kesusahan kita di hari kiamat muslimah. Di hari kiamat dia adalah kesulitan yang dahsyat. Amat dahsyat. Sebab itu perkataan al-kurbah itu tadi dikatakan kesulitan yang dahsyat. Amat dahsyat. Jadi kalau kita nak bandingkan dengan kesusahan kita di dunia ini, nothing kita kata. Kita susah dekat dunia? Yes, kita susah. Tapi kalau nak dibandingkan dengan kesusahan kita di hari kiamat, tak ada apa-apa. Sikit je apa yang kita hadapi dekat dunia ini. Tak sama dengan kesusahan kita di hari kiamat. Sebab itu dia kata begini, sehingga Allah menyimpan pahala itu meringankan kesusahan kita di sisinya. Tadi kan, agar Allah meringankan kesusahan di akhirat baginya. Sebab itu, Allah simpan ganjaran itu tadi, yang mana kita dah meringankan kesusahan orang yang menghadapi satu keadaan yang begitu dahsyat dalam kehidupan dia. Allah simpan ganjaran itu di hari kiamat. Kerana hari kiamat adalah hari yang paling dahsyat, yang mana kita amat perlukan bantuan Allah muslimah. Ya, kita amat perlukan bantuan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala simpan balasan itu, ganjaran itu yang dah kita ringankan tadi. Kesusahan yang amat dahsyat yang ada pada orang lain ketika di dunia ini, Allah simpan balasannya di akhirat kelak untuk bantu kita di hari kiamat. Apa buktinya kita kata di akhirat adalah satu keadaan yang paling dahsyat? Di sini, ya, dalam kitab kita muslimah, didatangkan kepada kita dengan bukti bahawa hari kiamat adalah hari yang kita amat perlukan bantuan Allah. Hari kiamat adalah hari yang paling dahsyat kesusahannya, yang mana orang tak sanggup untuk berhadapan dengannya. Kita susah di dunia ini, susah macam mana pun kita masih lagi boleh bangun berdiri. Masih lagi ada orang boleh bantu kita muslimah. Begitu keadaan kita di dunia ini. Masih lagi ada orang boleh bantu kita. Kita kata, oh dia depression, dia anxiety dan sebagainya. Ada orang boleh bantu kita. Untuk meringankan, untuk mengeluarkan kita daripada keadaan-keadaan itu. Namun, kalau nak dibandingkan dengan di akhirat kelak, belum tentu. Sebab masing-masing sibuk dengan diri masing-masing.
Kita dah tak fikir dah. Siapa mak kita, siapa bapak kita dah tak fikir dah. Di padang mahsyar kita tak fikir dah tentang semua tu. Kita cuma fikir, ya Allah, amalan aku bagaimana, macam mana. Kita risau tentang diri kita sendiri, muslimah. Itu di hari kiamat. Kita dah tak toleh dah siapa kanan kiri, dah tak fikir dah. Yang kita fikirkan macam mana kita nak bebaskan diri kita di padang mahsyar. Itu yang kita fikirkan. Ya, sebab itu ada hadis yang dibawakan kepada kita untuk menjelaskan situasinya. Yang mana kita memang perlukan bantuan Allah di hari kiamat kelak. Jadi, bila kita meringankan kesusahan orang lain yang begitu dahsyat di dunia ini, kita amat berharap Allah Subhanahu Wa Taala akan ringankan kesusahan kita yang begitu dahsyat di akhirat kelak. Tak apalah kalau Allah simpan ganjaran itu hingga ke akhirat kelak, sebab kita akan pasti perlukan ganjaran itu di hari kiamat. Di sini Nabi SAW bersabda, Nabi buktikan kepada kita bagaimana kesusahan yang akan kita hadapi di hari kiamat kelak. Dan hadis ini ada dalam kitab kita di halaman 336 bagi menguatkan statement yang dikeluarkan pada pendapat yang kedua itu tadi. Apa kata Nabi SAW? Di sini Nabi SAW menceritakan kepada kita, yajma'ullahu an-nasa al-awwalina wal-akhirina fi sa'idin wahidin. Di hari kiamat kelak, muslimah, Allah akan kumpulkan manusia daripada golongan yang pertama hinggalah pada golongan yang terakhir. Maknanya daripada manusia yang pertama Allah ciptakan, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Selepas Nabi Adam alaihissalam ada manusia umat-umat yang terdahulu yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Berapa lama tu, muslimah? Bukan berapa lama, satu berapa lama, tapi berapa ramai, berapa banyaknya manusia tu. Allah kumpulkan daripada manusia golongan pertama hinggalah manusia pada golongan yang terakhir, sampailah sangkakala ditiupkan. Semuanya dikumpulkan. Mereka yang dah mati Allah bangkitkan. Semuanya Allah letakkan di mana? Sa'idin wahidin, Nabi kata. Ya, sa'idin wahidin. Iaitu Allah tetapkan pada satu tanah lapang. Kita semuanya berkumpul kat tempat tu. Berapa ramai, berapa banyak manusia di situ. Sebab tu tadi saya kata, kita dah tak fikir dah tentang orang lain. Dah tak kenal lah siapa kanan kiri kita dah. Dah tak fikir dah. Yang kita fikirkan ialah tentang diri kita. Bila ni kita nak selamat daripada tempat ini? Yusmi'uhumud da'i wa yunfizuhumul basaru wa tadnu syamsu minhum. Nabi kata apa? Ada seorang penyeru akan menyeru mereka. Pandangan menembus mereka. Maksudnya kita ni tak nampak lah. Mana satu nak tengok kan? Dah tak tahu dah sebab begitu luas sangat tempat itu. Ya? Dan Nabi kata apa di sini? Dan matahari mendekat. Kalau kita rujuk pada hadis yang lain, ya, Nabi sebutkan matahari begitu terik sehingga masing-masing tenggelam di dalam peluh masing-masing. Dan peluh itu, kita tenggelam pada peluh itu dalam keadaan yang mana? Sampai setengah telinga ni. Tenggelam begitu keadaannya. Di padang ini, muslimah. Itu hari yang begitu dahsyat. Amat dahsyat. Dan Nabi menggunakan perkataan Al-Qurabah tu tadi. Untuk menjelaskan, untuk mendescribekan pula. Untuk menjelaskan keadaan itu. Nabi kata apa? Fayablughu nasa minal ghammi wal karbi. Nampak tak penggunaan perkataannya yang dah saya highlightkan di dalam slide kita ini? Ya, Nabi gunakan perkataan al-karbi. Yang mana daripada tadi kita bincangkan perkataan al-qurba, al-qurbun, al-qurabun. Semualah perkataan-perkataan ini untuk menunjukkan bahawa itu berlaku di hari kiamat. Menunjukkan bahawa manusia dalam keadaan yang duka dan manusia dalam keadaan yang kesusahan yang begitu dahsyat. Sampai pada batas yang mana mereka tidak mampu untuk pikul.
Sampai pada keadaan mana kita tak mampu nak pikul keadaan itu. Ini perkataan Al-Karbi tu, Al-Qurabi tu tadilah, Al-Qurbah. Sebab itu, ya bila kita ringankan orang yang dalam keadaan Al-Qurbah tu tadi, di dunia ini, yang mana dia berhadapan dengan situasi yang begitu dahsyat, yang dirasa dia tak boleh nak pikul dah keadaan itu. Lalu kita hadir, kita bantu untuk meringankan. Maka Allah akan berikan kita keringanan di hari kiamat, yang mana dahsyatnya pada masa itu kita tak mampu untuk pikul. Ini yang Nabi jelaskan kepada kita. Ya. Wala yahtamiluna fayaqulun nasu ala tarawna ma qad balaghakum ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum, sehingga sebahagian dari kalangan kita akan tanya, tidakkah kalian melihat kesusahan yang memuncak terhadap kalian ini? Maknanya kita saling bertanya, kau tengok macam mana, kau boleh ke? Kita akan sama-sama tanya begitu, muslimah. Ya, boleh ke? Kenapa kita tak minta tolong? Kenapa kita tak minta tolong kepada Allah untuk berikan syafaat kepada kita? Ini persoalan yang berlegar-legar pada diri kita. Kenapa tak minta pada Allah? Kenapa tak minta pada Rabb kalian untuk supaya kita ni diringankan apa yang kita sedang hadapi di tempat ini? Maka di sinilah perlunya kita kepada balasan dan ganjaran Allah yang Allah simpan untuk kita ketika kita meringankan kesusahan yang dahsyat yang ada pada orang lain di dunia. Nampak tak bagaimana keterkaitannya amalan dan ganjaran yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini? Nampak tak bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala dengan maha adilnya menyimpan ganjaran itu untuk kita di hari kiamat kelak? Kerana kita akan jadi insan yang amat memerlukan kepada bantuan Allah di hari kiamat. Maka bila kita beramal dengan amalan ini, yang mana kita ringankan kesusahan yang ada pada orang lain, yang kita tahu dia begitu dahsyat dalam keadaan kesusahannya, moga-moga Allah bantu kita di hari kiamat kelak. Yang mana kita tak dapat pikul, muslimah, kesusahan itu. Kita tak dapat pikul yang betul-betul dahsyat kesusahannya. Moga-moga bila di dunia ini, bila kita sentiasa meringankan kesusahan yang orang lain tak mampu pikul, mudah-mudahan Allah bantu kita pada satu saat, pada satu masa yang kita sendiri tak mampu untuk pikul kesusahan itu, yang kesusahannya maha dahsyat. Okey, muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahannya saya harap ada mendapat kefahaman yang betul ya terhadap apa yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW itu tadi. Ya, jadi saya harap, saya pun tak dapat nak buka sesi soal jawab kerana kita ada urusan-urusan yang perlu dilaksanakan selepas ini ya. Jadi saya harap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masa kita pada pagi ini ya, yang mengikuti kuliah kita pada pagi ini, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kelapangan masa dan juga kesihatan untuk kita bertemu di masa akan datang. Jadi saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Admin, nak suruh saya sambung lagi ke? dia tidak so saya nak jadi patung cendana kat sini. Aduhai. Okeylah, tak apa muslimah. Saya leavekan diri saya sendiri daripada tempat ini. Okey.
Assalamualaikum semua.